Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid 4 Sakura? Salam. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, syukur alhamdulillah pada hari ini. Apa dia? Kamera. Nak buka kamera pula. Okey, bukalah. Okey, syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua berada di rumah belajar bersama-sama dengan cikgu. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih pada awak kerana sudi datang kelas online cikgu yang ke-28. Ya, bilangan yang ke-28 dah banyak dah. Okey, dan cikgu harap usaha awak dan juga awak punya semangat tu akan terus berkekalan sampailah habis PDPR. InsyaAllah sekarang KL dah masuk fasa 2. Tahu kan KL Selangor dah masuk fasa 2. Fasa 2 PKP. Jadi bila masuk fasa 2 PKP ni dia dapat kelonggaran banyak sikit. Dia mungkin dah boleh rentas daerah. Lepas tu kemungkinan sekolah akan dibuka. Rentas negeri tak boleh lagi. Tak boleh. Rentas negeri masih tak boleh lagi. Okey, so tahniahlah kepada murid yang datang ni. Okey, cikgu tak nak cakap lama sebab nanti apa dia? Tapi kalau Kuala Lumpur dengan Selangor tak apa tu. Yes, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya boleh. Dalam kawasan 3 negeri ni boleh, Lembah Kelang. Luar daripada tu tak boleh. Okey, tolong tutup mikrofon dulu Okey, kejap lagi kita buka. Okey, so hari ni terima kasih. Cikgu tutup baliklah mic tutup balik segan. Okey, cikgu nak start PDPC kita pada hari ini dengan cikgu akan tunjukkan dulu hasil kerja awak pada minggu lepas, 26 hari bulan Ogos. Okey, ini adalah latihan pada 26 bulan Ogos. Tak silap cikgu kita belajar tambah ni cikgu dah semak ni 26 Ogos. Sajalah cikgu nak tunjukkan 26 hari bulan Ogos ni. Tapi ada lagi yang tak hantar, tolong hantar ya. Secepat yang mungkin. Okey. Kepada yang dah hantar tahniah, yang masih belum hantar cuba semak balik latihan-latihan yang sebelum ni. Okey, untuk minggu ni hari Isnin hari tu cikgu tak bagi Padlet kan. So maknanya Padlet hari ni akan hari Khamis ni dia banyak sikit lah latihan masuk dalam tu. Nanti cikgu akan beritahu muka surat berapa yang awak kena masuk. Okey. So kita pergi kepada latihan yang muka surat 108 tak silap cikgu. Betul? 108. Okey, 108 dah bincang betul? Yang soalan yang Huzaifah tu. Kita masih yes, hari ni kita masuk lagi masih lagi penyelesaian masalah 4.61 6.1 menyelesaikan masalah masa dan waktu dalam situasi harian. Cuma kali ni kita nak fokus kepada TP5 dengan TP6. Semalam kita belajar hari Isnin kita belajar TP4 saja kan. So hari ni kita belajar TP5 dan TP6. Soalan dia susah sikit. Okey. So cuba semak baliklah yang mana soalan yang tertinggal tu kan, soalan nombor 3 tu. Contohnya macam soalan ni cikgu bagi tahulah apa jawapan dia terus. Okey, nanti cikgu ambil kehadiran murid yang baru datang tu. So 5 tambah 3 ialah 8. 10 tambah 6 ialah 16. So jawapan dia ialah 16 tahun 8 bulan. Okey, siapa yang tak siap tu tolong siapkan. Okey, soalan nombor 4 kita dah selesaikan dah. Jawapan dia ialah 2 jam 35 minit. Okey, untuk soalan 5 yang kita tertinggal tu, so 24 dekad kita nak darab dengan 10 sebab kita nak jawapan dalam tahun sahaja. Jadi kita darablah dengan 10. So 24 darab 10 ialah 240. So jawapan dia ialah yes, 240 tahun. So siapa yang betul very good. Siapa yang salah buat pembetulan. Sangat senang soalan ni. Okey, soalan seterusnya, soalan 6 kita sambung dah buat pembetulan sikit. Jawapan nak dalam minggu je. Yang soalan C tu ada salah kan. Okey, so jawapan dia 12 minggu. Kemudian untuk soalan nombor 7. Okey, awak dah jawab. Kita bahagikan sebab dia kata berapakah tempoh dalam bulan sahaja bagi satu peringkat pembinaan. Cikgu dah cakap kalau nak cari satu mesti bahagi. So dia kata satu dia cakap sama kan, setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. So bila sama maksudnya kena bahagilah sama banyak. Sama panjang masa dia. So kita bahagi dengan 5. So dapatlah 11 bulan. Kita tukar dulu 4 tahun 7 bulan kepada bulan. Dapatlah 55 bulan.
Okey, so dapat 55 bulan So 55 bulan bahagi dengan 5 dapatlah 11 bulan. Sama tak jawapan dengan cikgu? 11 bulan. Soalan nombor 7. Sama cikgu. Okey, so siapa yang salah buat pembetulan lah. Ni senang je, 55 bagi 5 takkanlah tak tahu. Okey, so jawapan dia ialah 11 bulan Okey, hari ni kita masuk kepada soalan 8. Ni soalan 8. Siapa yang dah jawab? Siapa yang dah jawab angkat tangan? Angkat tangan mana nampak. Bagi tahu cikgu. Tuliskan nama dekat bahagian chatting tu. Siapa yang dah buat? Soalan 8, 9, 10, 11, 12. Dia dah buat. Yang soalan TP6 tak apa. Tak buat tak ada masalah lagi. Sebab soalan tu susah sikit. Kita bincang. Dah buat dah. Siapa yang dah buat tulis nama. Nanti cikgu nak bagi markah lebih. Jangan tipu Tipu dosa mati seksa. Nanti cikgu nak check siapa yang buat tu. Yang buat dulu cikgu akan tambah. Cikgu akan tambah 5 markah tambahan. Jangan tipu Kalau tak siap satu tak apa lagi. Tak siap semua jangan kata siap pula. Kalau setakat 8, 9, 10, 11, 12 awak tak siap satu kira siap lah tu. Kalau tak siap dua tak siap. Okey? Okey, tulis nama Okey, kita tengok soalan nombor 8. Kita bandingkan jawapan awak. Murid yang dah buat dulu ni bagus. Awak memang bagus. Murid yang hanya tunggu jawapan je, tak tahulah awak bila nak belajarnya. Kalau asyik tunggu jawapan je, kena usaha dulu baru boleh dapat jawapan. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Kita akan gunakan konsep sidocis. Ingat lagi kan sidocis cikgu ajar itu? Ingat Okey, so soalan ni TP5. Encik Yusof berkhidmat sebagai guru di SK Jalan Mewah selama 7 tahun 7 bulan. So cikgu gariskan ni maklumat dia. 7 tahun 7 bulan. Tempoh perkhidmatan beliau adalah separuh. Maksudnya Encik Yusof ni dia separuh. Okey, kalau contohnya cikgu buat lukisan macam ni lah kan. Ini satu barisan. Separuh tu maksudnya bahagi 2. Okey, jadi cikgu pun potonglah 2. Okey, kemudian cikgu warnakan dengan warna merah. Okey, yang warna merah ni adalah separuh. Okey, warna merah ni adalah separuh. So dia cakap tempoh perkhidmatan beliau adalah separuh daripada tempoh perkhidmatan Puan Syahirah sebagai guru di sekolah itu. Maksudnya Puan Syahirah ni, cikgu tanda ni, lagi lama daripada Encik Yusof. So cikgu tulis kat sini Encik Yusof. Ni Encik Yusof punya yang warna merah. Dia punya masa dia mengajar sebagai cikgu hanya sampai sini je, sampai merah ni je. Separuh je. Tetapi Puan Syahirah ni adalah penuh. Kenapa cikgu panggil penuh? Sebab dia adalah 2 kali daripada Encik Yusof. Encik Yusof ni separuh je. So maksudnya Puan Syahirah ni sampai habis. Cikgu warnakan semua. So siapa lagi lama? Cikgu nak tanya, Puan Syahirah ke Encik Yusof? Puan Syahirah. Bagus. Jadi bila kita sebut Puan Syahirah lagi lama, so kita tak boleh guna operasi bahagi. Memanglah separuh tu maksud dia bahagi. Okey, cikgu bulatkan juga separuh ni. Separuh ni bermaksud kata kunci. Separuh ni sebenarnya adalah bahagi atau darab 2. Sebenarnya bahagi 2 sebenarnya. Tapi kita kena ingat, Puan Encik Yusof ni adalah bagi 2. Puan Syahirah ni dia 2 kali. Nampak tak dia 2 kali? Yang ni sekali je, yang ni 2 kali. Bermaksud Puan Syahirah ni lagi lama daripada Encik Yusof. So soalan pun cakap, hitung tempoh perkhidmatan dalam tahun dan bulan. Ini adalah syarat dia. Syarat dia mesti petak kan? Petakkan syarat. Square. Sidocis. S square. Petakkan. Maksudnya jawapan mesti nak tahun dan bulan. Puan Syahirah berada ataupun mengajar di sekolah itu. So tempoh perkhidmatan adalah... Kali 2 cikgu. Apa dia? Kena kali 2. Yes, kena kali dengan 2. Very good. So maknanya cikgu gariskan 2 ni. 7 tahun 7 bulan tu kali dengan 2. Yes, very good. So kita akan buatlah ladang kambing dia dulu. Okay, ladang kambing dia. So kat sini tulislah tahun. Sinilah bulan. Kita tanda dulu dah boleh tak? Okey, pergilah cepat. Tu atas sini balik. 7 tahun 7 bulan darab dengan 2. Kenapa cikgu darab dengan 2? Sebab Puan Syahirah ni 2 kali. Encik Yusof ni sekali sahaja. Jangan ingat separuh je bagi 2. No, kena ingat. Lepas tu soalan TP5. Dia nak tengok awak ni faham ke tak? Okey, kalau awak bagi dengan 2 salah. Sebenarnya Puan Syahirahnya dia 2 kali. Maksudnya kena darab dengan 2 lah. So kita darablah dengan 2. Okey, so 7 darab 2 14. 7 darab 2 14.
Okey, bila dapat macam ni, kita tak boleh biarkan sebab bulan tak boleh lebih daripada 12. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul ni? Senyap je ni. Betul. Tak boleh lebih daripada 12. Hanya boleh cukup-cukup 11 saja. Jadi cikgu tolaklah dengan 12. So bila tolak 12, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Lepas tu cikgu tambahkan dan tolakkan, selesaikan sampai habis. 14 tolak 12. Jawapannya ialah 2 sahaja. 14 tambah 1. Jawapan dia ialah 15. Oleh itu jawapannya, tulis dekat situ. Tempoh masa ialah, atau tempoh perkhidmatan. Sorry, kita tulis tempoh perkhidmatan bukan tempoh masa. Tempoh perkhidmatan. Perkhidmatan Puan Syahirah sama dengan Syahirah sama dengan, baru tulis 15 tahun 2 bulan. Maksudnya Puan Syahirah ni dah lama dah jadi cikgu daripada Encik Yusof. Encik Yusof ni baru separuh. Lepas tu soalan ni kebat ya. Siapa dapat jawapan sama? Tuliskan nama dekat bahagian chatting. Siapa dapat jawapan sama dengan cikgu? 15 tahun 2 bulan. Ibnu dapat sama tak? Salah Okey, tak betul. Yuzaifah sama tak dengan cikgu? Kau awak buat sampai 14 je. Siapa buat sampai 14 tahun 14 bulan? Saya dapat. Buat sampai habis. Sampai 15 tahun 2 bulan. Okey. Siapa yang... Okey, sama dengan cikgu. Jawapan dia mesti 15 tahun 2 bulan. Siapa yang buat sampai 14 tahun 14 bulan saja dapat 1 markah saja. Ada pula yang bahagi, lagilah salah. Kalau bahagi kosong markah sebab dia kena darab dengan 2. Bukan bahagi 2. Okey, tolong tutup mic ya. Okey, selesai soalan nombor 8. Kita pergi soalan nombor 9. Okey, cuba tengok soalan nombor 9 ya. Siapa yang dah jawab, cuba tengok. Okey, jadual 2 menunjukkan waktu latihan gitar Jonathan pada suatu minggu. Hari Sabtu dia bermula pada 18.45 dan berakhir pada 20.15. Maksudnya pukul apa ni? 18.45 ni pukul apa? Kalau petang sistem 12 jam, pukul berapa ni? 18.45, tolaklah 12. Berapa? Kalau 18 tolak 12 berapa? Pukul 6. Aduh, 18 tolak 12 pun tak reti. Ni pukul 6 ni. 18.45 bermaksud pukul 6.45 petang. Ni guna sistem 24 jam. Lemahlah awak ni. Sistem 12 jam dengan 24 jam. Hari tu belajar dah tak ingat dah. 18 ni maksudnya petang. 18.45 bermaksud 6.45 petang. Jam 20.15 bermaksud pukul 8.15 malam. Tolak 12. 20 tolak 12 kan 8. So dapatlah 8. Maksudnya dia tamat pada pukul 8.15 malam. Dia start main pukul 6.45. So soalan tanya, berapakah tempoh masa? Ni suruh cari. Okey, hari Ahad. Jam 20.30 dia main waktu malam ni. Pukul 8.30. 20.30 ni adalah 8.30 malam. Dan masa tamat tak bagi tahu. Tapi dia main gitar selama 2 jam 15 minit. Dia bagi tahu kat situ 2 jam 15 minit dia main. So cuba tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Hitung tempoh masa Jonathan berlatih gitar pada hari Sabtu. Soalan kata, berapa lama dia main gitar tu? So, cikgu gariskan. Kehendak soalan ni. Main pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah dia punya maklumat dia. 40 minit. Guna operasi apa? Tambah ke tolak? Cikgu bawa ajar. Tambah ke tolak? Tempoh masa sama dengan masa tamat tolak masa. Ya, tolak. Kita pernah belajar dah. Baru hari tu belajar. Hari Isnin dah lupa dah. Aduh. Tolak. Tempoh masa ialah masa tamat tolak masa mula. Guna operasi tolak. Okey, bila nak tolak mesti guna sistem. Masa tamat tolak masa mula. Yes, guna sistem 24 jam. Secara kebetulan soalan ni memang dah bagi dah 24 jam. Apa ada jam JAM. So tak payah tukar lagi.
Macam soalan hari tu, yang soalan yang cikgu tak ingat soalan nombor berapa, kita dah jawab, kita kena guna operasi tolak tapi guna sistem 24 jam. Tapi soalan dia dalam 12 jam. Tapi dekat sini memang dah 24 jam. So tak payah tukar lagi. Dah senang dah kerja awak. So tulis J dengan M. Jam dan minit lah maksudnya. Okey, kemudian masa tamat dulu dekat atas. So 20 dekat atas. 15 dekat minit. Tolak 20. 18.45. Jam 18.45. Okey, kita tengok betul ke salah awak buat tu. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Ini mesti ramai yang salah ni. Confirm. Siapa jawab betul ni memang hebat. Okey, sekarang kita tengok 15 tolak 45. Mana boleh? 15 minit ni kecil. 45 minit ni besar. So, bila tak boleh, kita kena pinjam. Dapatlah 19. Ni murid yang tak pandai. Murid yang tak pandai, dia letak 1 kat sini. Ini ajaran sesat. Cikgu Asmawi pernah ajar ke letak 1 kat sini? Buat apa sebenarnya? Kena buat apa? Bukan letak 1 sebenarnya kat sini. Kena tambah apa ni? Siapa tahu? Tak, cikgu. Tambah 60 minit. Okey, bagus. Pandai kau. Tambah 60 minit. Tambah. Kena tambah dengan 60. Sebab kita pinjam 1 minit. Pandai? 1 jam. Kita pinjam 1 jam sama dengan 60 minit. Tolak ni 45 tu. Very good. Pandai kau. Semalam kau tak, hari Isnin kau tak ada. Semua senyap je tau. Tak boleh jawab semua. Tak tahulah dia orang tak boleh jawab ke, dia orang tak faham. Cikgu tak pasti. Okey, buat macam tu. Tarik ke tepi. Buat kat tepi dia. Pinjamlah. Ini bolehlah pinjam. So pinjamlah 7 dapat 6. Sini dapat 10. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 4, 2. So jawapan dia 25. Letak 25 kat sini. Salin balik. Letak balik kat sini. 25. Tengok cikgu buat macam mana. Cikgu tarik ke tepi sebab tak muat kan. Takkan nak buat kat sini juga. Buatlah kat tepi. So nanti tulislah balik. So dapatlah 25 minit. Jangan letak 1 kat sini. Itu ajaran sesat. Cikgu Asmawi tak kata buat macam tu. Bila pinjam 1 jam. 1 jam tu kita ingat dalam kepala kita berapa minit. 60 minit. So kita tambah dengan 60. 60 tambah 15 dulu. Okay. 60 tambah 15 ialah 75 lah. Cikgu pun baru perasan. Silap ni. Aduh. 75 lah. Kenapa tak ada orang tegur cikgu ni? Aduh, letlok betul lah korang. 75, 60 tambah 15 kan 75. Aduh, 5 tolak 5 kosong. Ayo yo, Inade, tak ada orang mau tegur saya kah? Cikgu salah, semua salah. Saya ikut je lah Cikgu Asmawi. Cikgu Asmawi terpijak tahi, awak pun pijaklah tahi. Ni kan 75. 16 tambah 60 kan 75. Mana boleh jadi 70? Okey. Tak ada orang tegur pun. Takkan tak nampak? Kan tadi kita buat 60 tambah 15. 60 tambah 15 kan 75. Jadi cikgu dah tersalah buat. Okey, 5 tolak 5 kosong. 7 tolak 4 3. Baru betul 30 minit. Ayo yo, Inade. Okey, 19 tolak 8. 1. Aduh, semuanya tidur ni. Okey, so jawapan dia ialah 1 jam 30 minit. 1 jam. 1 jam 30 minit. Maksudnya pada hari Sabtu si Jonathan ni berlatih main gitar selama 1 jam 30 minit. Guna operasi tolak. Tolak pula kena betul. Jangan salah tolak. Salah tolak nanti salah jawapan. Okey, soalan yang kedua. Pada pukul berapakah Jonathan tamat latihan gitarnya pada hari Ahad? Maksudnya dia balik pukul berapa? So, siapa tahu guna operasi apa? Dia main gitar selama 2 jam 15 minit. Operasi tolak. Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Tambah. Mestilah tambah. Tahu pun habis kenapa? Ya, dia kena tambah sebab kita guna masa. Jam 12.30 tu tambah dengan 2 jam 15. Okey, bagus. Pandai. Patutlah awak boleh dapat DP 5 sebab boleh jawab. Ni yang murid-murid lain ni senyap je. Salin je. Mana boleh macam tu? Kena fikirlah, bagi tahu je. Bukannya kita nak marah pun. Marah pun marah sikit-sikit je. Jam 20.30. Bila kita nak cari masa tamat, mestilah kena tambah. Sebab masa tu akan bergerak ke depan.
Masa akan digunakan 2 jam 15 minit tu. Maksudnya kita akan gunakan jam tu. Cikgu, adik Hakim ni nama tak masuk Google Meet, cikgu. Entahlah, cikgu pun tak tahu pergi ke mana je. So kita tambah 20, 30 tambah dengan 2 jam 15 minit. Sebab kita main kan. Bukan kita, Jonathan tu main gitar selama 2 jam 15 minit. Jadi kita tambahkan masa. 0 tambah 5, 5, 3 tambah 1, 4, 20 tambah 2, 22. Okay, so 22, 45. Tapi soalan cakap pukul. Dengar ni. Pukul. Pukul tu sistem 12 jam ke 24 jam? Kalau ada pukul, sistem 12 jam ke 24 jam? Ada pukul. 12 jam. 12 jam. Jadi maknanya soalan ni yang 22. 12 jam. 12 jam. Jadi kalau ada 22 ni bukan sistem 24 jam. 12 jam. Ni sistem 24 jam. Jadi kita kena guna operasi tolak. Betul tak? Okay, so kita tolak lah ni. So kita ambil jam, minit, tolak 12 kan? 22, 45, tolak 12, 00. Kenapa cikgu tolak? Sebab kita nak jadikan dia sistem 12 jam. Tak nak 24 jam. Sebab soalan kata pukul. Pukul tu maksudnya 12 jam. So 45, 22 tolak 12 bermasuk 10. So maknanya dia pukul berapa dia habis main? Pukul 10:45 PM ataupun malam. Macam tu. Sebab dia habis main pukul 10:45 malam. Tapi kat sini kena tulis jam lah. JAM 22:45. Sebab jawapan dia memang nak dalam bentuk tu. Maksudnya dia kata pada pukul berapakah. Bila sebut pukul. Pukul ni ialah sistem 12 jam. Kalau dia kata pada jam berapakah. Tu sistem 24 jam. Ataupun dia memang cakap. Bilakah Jonathan tamat latihan dalam sistem 24 jam? Dia cakap macam tu. Memang kena jawapan macam ni je. Yang warna hitam ni je. Tulislah JAM 22:45. Tapi bila dia sebut pukul. Pukul tu ialah 12 jam. Mesti ada pukul. So, kita 12 jam lah. Mesti kena tulis 12 jam lah. Macam awak lah kan. Awak pergi kedai. Minta nasi goreng Cina. Dia bagi nasi goreng ayam. Awak tak marah ke? Marah ke tak marah? Mestilah marah kan. Sebab awak tak nak makan nasi goreng. Awak tak nak makan nasi. Tahu pun. Awak tak nak makan nasi goreng ayam. Tiba-tiba dia bagi nasi goreng ayam. Orang nak nasi goreng Cina. Tak ke bising? Sama lah macam cikgu. Orang kata pada pukul berapa awak tulis JAM 22:45. Salah lah. Sebab dia kata pukul. Pukul tu maksudnya sistem 12 jam. Jadi ikut soalan tu nak apa. Lepas tu kena faham betul-betul. Okay, cuba tengok soalan nombor 10. Siapa dapat jawapan sama dengan cikgu? Dua-dua betul. 1 jam 30 minit dengan 10:45. Siapa sama? Okay, seorang. Seorang aja. Yang lain mana? Semua dah tidur. Kalau ada, tulis nama kat situ. Alukrot ni, saya, Kalisha dapat, Natalia pun dapat. Okay, very good. Kalau tak nak bercakap, tulislah dekat bahagian chatting tu. Gunakan chatting tu untuk awak bagi tahu cikgu. Jangan sonyap je macam tikus. Tahu tak tikus? Tak tipu, cikgu. Tak tipu bagus. Janganlah jadi macam tikus. Tikus tu dia pandai. Nyorok tapi curi makan. Okay, soalan nombor 10. Soalan nombor 10 pula. Kita bincang soalan nombor 10 ya. Puan Nora memerlukan masa selama 1 hari 15 jam. 1 hari 15 jam, cikgu gariskan satu line maklumat untuk menganyam anyaman X. Anyaman Y pula mengambil masa selama 3 kali. Perkataan kali cikgu bulatkan. Kali ni adalah kata kunci. Kali ni adalah kata kunci. Kata kunci kali operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Darab. Okey, darab. Bagus. So, 3 kali anyaman X. Bermaksud anyaman Y ni lagi lama lah. Kan? Anyaman Y ni lagi lama daripada anyaman X. Kan? Anyaman X ni dia satu hari 15 jam je. Anyaman Y ni mungkin dia lagi susah lah. Dia lagi susah nak buat kan? Sebab tu dia ambil 3 kali. Okey, soalan 1.
Hitung masa dalam hari dan jam. Okey, so cikgu pun petakkan. Jawapan nak hari dan jam. Yang digunakan Puan Nora untuk menyiapkan kedua-dua. Gariskan dua line. Dua line maksudnya kehendak soalan. Kehendak soalan kata sidocis. Dua line kehendak soalan. Kedua-dua. Maksudnya dia nak dua-dua sekali. Maksudnya sekarang ni kita kena cari anyaman apa dulu? X ke Y? Cari siapa dulu? X dah tahu dah. X dah tahu. X 1 hari 15 jam. Yes, kita cari Y dulu. X dah tahu dah. Tak payah cari lagi. X dah tahu. Cari Y lah. Cari Y lah. Sebab 1 hari 15 jam ni kan untuk X. X dah tahu dah, tak payahlah cari lagi. Carilah anyaman Y. Anyaman Y ni kata 3 kali. Jadi maksudnya kena guna operasi darab. Okay, so kita pun buatlah ladang kambing. So dekat sini tulislah hari. H pun dah boleh. Lepas tu jam. Ada dengan jam ke cikgu? Yes, boleh. Tulis nama panjang pun boleh. Hari, jam. Atau pendek pun boleh. HJ, cikgu faham. Tulis kat situ. 1 hari 15 jam darab dengan 3. So gariskan. Darab dengan 3. Okey, kita selesaikanlah darab dengan 3. 3 hari 45 jam. Okey, tunggu dulu. Dapat 5 darab 3, 15. 1 naik atas, 1. Yes, 1. Very good. 1 darab 3, 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4. Yes. Very good. So, kita tolak dengan 24. Bagus. Sebab kita dah bagi tahu jam tak boleh lebih daripada 24. Jawapan dia 4 hari 21 jam. Okey, kita tengok betul ke salah jawapan awak tu. Okey, so tolak 1. Sini 2. Sini dapat 4. So, jawapan dia 4 hari 21 jam untuk anyaman Y. Tapi ini baru dapat 1 markah. Soalan kata kedua-dua. Jadi, kena guna operasi apa? Cari kedua-dua. Operasi apa kalau nak cari kedua-dua? Sonyap je ni. Tambah. Tolonglah bagi jawapan kat cikgu. Kesian Cikgu Asmawi. Tunggu. Okey, bagus. Hari dan jam. Okey, kita tambahkan anyaman Y dulu. Anyaman Y ialah 4. Ambil X dulu. 1 hari 15 jam. Anyaman Y ialah 4 hari 21 jam. Okey, tambahkan. Okey, 5 tambah 1, 6. 2 tambah 1, 3. 4 tambah 1, 5. Cikgu Asmawi cakap jam tak boleh lebih daripada 24. So, dekat sini dah lebih sangat. Tolak 24 tambah 1 hari. Selesaikan. Okey, jam tak boleh lebih 24. Ingat dalam kepala tu. Lebih je tolak. Tolak berapa kena fikirlah. Okey, selesaikanlah. Tolak dengan 24 tu. 6 tolak 4, 2. 3 tolak 2, 1. 5 tambah 1, 6. Oleh itu, jawapannya adalah 6 hari 12. Yes, 6 hari 12 jam. Jawapan dia 6 hari 12 jam. Yes, jawapan dia adalah 6 hari 12 jam. Sama tak jawapan dengan cikgu soalan nombor 10? Sama ke tak sama? Sama cikgu. Kalau sama, tulis nama kat situ. Saya sama. Ataupun saya betul soalan 10. Type kat situ. Saya betul soalan 10. Siapa yang salah jangan tulis. Buat pembetulan. Siapa yang salah jangan tengok menonong je. Buat latihan tu, betulkan balik semula. Supaya nanti bila awak hantar buku latihan kat cikgu, dah siap, dah betul. Okey, soalan 10 dah selesai. Hari dan jam. Okey, dah jawab dah. Dapat dah 2 markah. Okey, soalan seterusnya. Soalan 11. Okey, yang ini cerita pasal tahun dan bulan pula. Jadual 3 menunjukkan tempoh masa Encik Rosman bekerja di luar negara. Singapura 2 tahun 5 bulan. Oh, ni Singapura. China 3 kali. Okey, ada perkataan kali pula ni. Kali ni operasi apa ni? Soalan ni. Darab. Kali ialah darab. Sama je kan? Okey. Tempoh masa di Singapura. Amerika Syarikat 1 tahun 8 bulan. Okey, sekarang kita tengok soalan A. Berapa lamakah Encik Rosman bekerja di China? China tak tahu. Tapi dia kata 3 kali. Jadi guna operasi
Darab. Okey, buat ladang kambing dia dulu. Tahun dan bulan. Dia kata Singapura kan. So Singapura mesti ambil nombor ni lah. Dan di Singapura. Okey. So kita letaklah 2 tahun 5 bulan darab dengan 3. Apa dia Zaidi? Cina tu lagi lama kan? Betul. So 5 darab dengan 3 15. Tolong tutup mic. Oh, bising tu. Tolong tutup mic. Menjerit-jerit lah. Tolong tutup mic. Okey, terima kasih. So 2 darab 3 adalah 6. Okey, siapa punyalah tu yang bising tu. Okey, sekarang kita tengok bulan dah terlebih daripada 12. So kita tolaklah 12. Ingat bulan tak boleh lebih daripada 12. Jam tak boleh lebih daripada 24. Dekad tak boleh lebih daripada 10. Ingat tu. Kalau dekad 10, tak boleh lebih. Okey, so maknanya kita tolak tambah 1. Okey, selesaikan. Sebelum nak tinggal tu fikir dulu. Oh, ni terlebih ni. Cikgu Asmawi cakap bulan tak boleh lebih daripada 12. So tolak. Okey, 15 tolak 12, 3. 6 tambah 1, 7. So jawapannya ialah 7 tahun 3 bulan. Kena tulis balik jawapan dia. Kalau tak tulis jawapan macam cikgu ni, hilang 1 markah. Kena tunjuk kan. Kena tulis sama dengan. Ataupun tak nak tulis sama dengan pun tak apa. Letak je orang panggil apa jawapan dia. Ataupun letak 3 titik. 3 titik ni maksudnya oleh itu. Oleh itu 7 tahun 3 bulan. So inilah jawapan dia. Sama tak dengan cikgu soalan A? Sama ke tak sama? Sama cikgu. Sama, bagus. Salah buat pembetulan. Okay, very good. Salah tu maksudnya awak kena betulkan. Mungkin awak lupa nak tolak 12 tambah 1. Dah cakap dah bulan tak boleh lebih daripada 12. Ingat sikit dalam kepala tu. Kalau tak ingat macam nak jawab. Okay, soalan B. Hitung tempoh masa dalam tahun dan bulan Encik Rosman bekerja di ketiga-tiga negara itu. So cikgu pun gariskanlah perkataan ketiga-tiga. Adalah dia punya orang panggil apa? Kehendak soalan. Okey, so dia kata hitung tempoh masa ketiga-tiga ni. So guna operasi apa ni guys? Tambah, tolak, darab, bagi. Tambah. Tambahlah semua. So tambahlah semua ya. Buat bentuk lazim dia. Ladang kambing cikgu buat kat tepi ni sebab macam besar sikit ni. So tulis kat sini jam. Jam pula dah. Tahun dengan bulan. Okey, ambil dulu daripada atas. Jangan gelojor ambil yang atas ni. Ambil dulu ikut susunan. 2 tahun 5 bulan. Tulis kat situ. 2 tahun 5 bulan. China 7 tahun 3 bulan. Amerika 1 tahun 8 bulan. Letak tambah dan gariskan. Tambah je 3-3 terus. Kan tak kerti tambah. Tambah boleh lah. Kalau tolak tak boleh. Tolak kena buat sikit-sikit macam biasa kita belajar. Tambah boleh sekaligus. Tak apa. Okey. 5 tambah 3 tambah 8. So dapat. Berapa? 16. 5 tambah 3 kan 8. 8 tambah 8, 16. Awak kena laju sikit. Tambah bulan. Yes. 2 tambah 7 tambah 1. Jawapan dia ialah 10 tahun. 10. Okay, so kita tengok sini bulan. Cikgu Asmawi dah lebih lah. Cikgu Asmawi 16 ni. So tolak dengan 12. Cikgu dah cakap tak boleh lebih daripada 12. So tambah 1. Okay, kemudian selesaikan lagi sekali. Buat sendiri siapa yang tak siap lagi tu. Jangan harap jawapan cikgu je. Cuba kira sama. Otak tu guna. Baru akan pandai sikit. Kalau harap jawapan je nanti sampai bila tak pandai. 16 tolak 12, 4. 10 tambah 1, 11. Tulis dekat situ. Oleh itu jawapannya ialah 11 tahun 4 bulan. very good. Tolong tuliskan jawapan dia. 11 tahun 4 bulan. Jangan tak tulis jawapan. Tak tulis jawapan hilang 1 markah. 11 tahun 4 bulan. Ya, kena tulis jawapan dia. Tulis kemas-kemas Sebab dalam kelas kita ni ada tulisan yang kemas. Dan ada juga tulisan yang tak cantik. Tak nak tahulah siapa dia. Tapi ada memang tulisan yang cantik. Memang cikgu suka tengok buku dia. Tengok buku dia sonok, tanda, sejuk je mata. Sebab tulisan cantik, kemas.
Baguslah murid macam tu. Kan bagus kalau semua murid macam tu. Okey, Okey, selesai. Siapa dapat sama dengan cikgu? B. Sama tak? Saya. Okey, very good. Sama, bagus. Tak sama tu, fikir-fikirlah sendiri. Betulkanlah, buat pembetulan. Pada negara lama. Okey, bagus yang guna chatting. Cikgu sempat baca chatting juga. Tapi tak dapat baca semua. Okey. Tahniahlah kepada yang dapat jawab dengan betul tu. Okey, cikgu nak tengok chatting awak ni. Okey, next. Soalan huruf C. Tandakan right pada negara yang paling lama Encik Rosman bekerja. Negara mana? Senang je ni. Soalan satu markah. China atau China. Okey, siapa tak jawab ni memanglah dah hilang markah. Rugilah soalan kacang goreng, tanda right je pun. Okey, soalan 12 terakhir. Okey, ni susah sikit. China samalah tu. Okey, soalan C. Soalan 12 C pula dah. Soalan 12 dan soalan ni dah selesai lah untuk yang TP5 dengan TP4. Okey, Encik Syafiq bekerja di syarikat megah selama 4 tahun 8 bulan. Tengok depan. Selepas itu, dia bekerja di syarikat cekal pula. Dia dah berhenti dah kedai syarikat megah ni, dia tak mau dah. Dia berhenti pula, dia kerja syarikat cekal. Setelah bekerja selama 3 tahun di syarikat cekal, 3 tahun 5 bulan syarikat cekal, umur Encik Syafiq ialah 35 tahun 8 bulan. Maksudnya, lepas dia dah kerja 4 tahun. Macam soalan cikgu kan? Yes. Macam tadi tu. Okey, kemudian ini umur dia. Maksudnya dia kerja dekat syarikat cekal tu, umur dia dah sampai 35 tahun 8 bulan. Okey, hitung umur Encik Syafiq semasa dia mula-mula bekerja di syarikat megah. So, guna operasi apa? Siapa boleh tahu cikgu? Guna operasi apa ni? Tolak. Yes, guna operasi tolak. Okey, kalau kita nak buat timeline, cikgu akan guna timeline. Timeline ni maksudnya garis masa. Okey, cikgu buatlah garis masa. Mungkin awak tak nampak kalau tak buat timeline. Okey, ini adalah umur dia. Umur dia waktu tu 35 tahun. Cikgu tulis nama pendek je 8 bulan ni umur dia. Kemudian dia bekerja, ini start dia bekerja Dia bekerja dekat sini selama dekat syarikat. Okey, ni cikgu tulis kat sini syarikat cekal. Syarikat megah. Cekal dah. Okey, dia kerja dekat syarikat megah dari sini sampai sini. Okey, dia lagi lama kan. So, lama mesti panjang sikit lah. Okey, cikgu lukis balik sorry So, bila syarikat megah lagi lama kan. So, dia mesti panjang sikit. Dekat sini. Okey, so maknanya dari situ sampai situ, cikgu pen biru, ini syarikat megah. Kemudian syarikat cekal panjang ni. Okey. Okey, kemudian dia bekerja dari syarikat cekal ni selama 3 tahun 5 bulan. Kemudian syarikat megah ni dia bekerja selama 4 tahun 8 bulan. Okey, soalan cakap, apakah umur dia masa dia mula-mula bekerja kat syarikat megah? Maksudnya dia start kat sini lah. Ni umur dia berapa? So dia tanya ni umur dia waktu tu bila? Berapa? Berapa umur dia? So maksudnya guna operasi apa ni? Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Kita nak patah balik ke belakang ni? Nak patah balik ke belakang? Mestilah tolak. Kenapa bukan tambah? Kenapa cikgu tak nak guna tambah? Sebab nak patah balik. Ya, sebab kita nak patah balik ke belakang. Dia nak tengok umur dia lagi muda kan. So, bila nak umur lagi muda, mestilah kena tolak. Kalau kita tambah, nanti umur dia lagi tua. Takkanlah macam tu pula kan. Padahal dia mula-mula kerja, mestilah umur dia muda lagi. Betul tak? So, maknanya kena guna operasi tolak. Sebab itulah cikgu kata tolak. Lepas tu kita kena guna gambar rajah ni. Baru kita faham. Okey, so tahun, bulan kita buat satu-satu dulu So, kita ambil 35 tahun, 8 bulan. Okey, cikgu kalau boleh, cikgu nak ajar awak satu skill yang lagi mudah lah. First kali, cikgu tambahkan dulu yang warna hijau ni. First ni cikgu tambah dulu. Sebab nanti cikgu nak tolak kan. Cikgu tambahkan dulu kedua-dua ni dulu. Supaya lepas ni baru kita tolak dengan warna merah ni. Pun boleh juga.
Okey, ada setengah orang dia ambil merah, tolak hijau yang ini, tolak hijau ni pun boleh. Ada setengah orang dia ambil warna hijau ni, dia tambah dulu. Lepas tu baru dia tolak dengan warna merah. Pun boleh. Dua-dua dapat jawapan yang sama. Terpulang lah. Sebab tu dia TP berapa ni? Cuba tengok TP berapa. TP berapa? TV 5. TP 5 tu bermaksud pelbagai strategi. Kebat. Kebat. Ada gambar kepala otak ni. Kebat ni bermaksud dia boleh buat banyak cara. Banyak cara nak dapat jawapan. Ada setengah orang dia ambil merah, tolak hijau. Okey, ada murid lain yang pandai, dia ambil hijau dulu, dia tambah dulu. Lepas tu baru dia ambil merah, tolak dengan yang dia tambah tadi. Pun boleh, dua-dua betul. Cuma kena kira betul-betul lah. Jangan kira salah. Kira salah, jawapan awak salah lah. So, cikgu buat yang tambah ni dulu So, 4 tambah 8 ni. Okey. Kalau saya tolak belakang. Boleh. Tak ada masalah. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okey, cikgu tambahkan dulu So, 8 tambah 5 adalah 13. 4 tambah 3 adalah 7. Okey, untuk soalan ni tak apa. Tak payah nak tolak 12 lagi. Sebab lepas ni kita nak tolak dulu kan. Kita nak buat lagi sekali kerja. So, kita buat lagi sekali. Tahun dan bulan. Tapi cikgu ambil yang warna merah ni pula. 35, 8 bulan. Tolak dengan 7 tahun, 13 bulan. Yang ni susah sikit lah. Nak kena pinjam. Okey, cikgu pun tolakkan. 8 tolak 13. Hilap puci. Tak boleh cikgu. Pinjam lah. Dia kena tolak sekaligus kan? Tak boleh tolak sekaligus. Mana boleh tolak sekaligus? Susah nak tolak sekaligus. Tolak 3-3 mana boleh? Bukan tak boleh. Sebenarnya boleh je. Tapi susah. Kita belajar dalam operasi tolak. Mana pernah cikgu ajar tolak 3-3 terus? Cikgu kata buat pelan-pelan tolak yang 2 ni dulu. Lepas tu tolak yang belakang pula. Sama lah macam masa pun. Mana boleh tolak sekaligus macam tu. Nanti susah. Okey, bukan tak boleh. Boleh tapi susah lah nanti. Okey, so 8 ni kita akan tambah dengan 12 lah. Sebab apa? Sebab kita pinjam 1 tahun. Kan? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi tambahkan 12 dulu. So 8 tambah 12 dapatlah 20. 20 baru tolak dengan 13. Macam tu. Tolak Tambah dulu dengan 12. Sebab kita pinjam 1 tahun kan. 1 tahun kan 12 bulan. So 8 tambah 12, 20. 20 tolak dengan 13. Dapatlah 7. So bolehlah 7 kat bawah ni. Okay, so 7 kat sini. Okay, kemudian 34 tolak 7. Pinjamlah sini. 2, sini jadi 14. 14 tolak 7, 7. 2 tolak tak ada nombor, 2. So, dapatlah 27. Saya tak tolak sekaligus, cikgu. Apa ya? Okey, so maknanya umur... Saya tak tolak sekaligus, cikgu. Tak tolak sekaligus. Okey, so maknanya umur dia lah 27 tahun, 7 bulan. Maksudnya, Encik Syafiq ni, masa dia mula-mula kerja dengan syarikat megah ni... Cikgu sama macam jawapan saya. Yes, kalau sama tu betul. Betul tak cikgu cakap? Tengok, siapa nama ni, Zahidi sendiri jadi bukti yang sebenarnya jawapan ni ada banyak cara jalan. Betul tak? Macam awak ambil warna merah, tolak hijau. Betul tak? Tapi cikgu buat lain. Cikgu buat hijau tambah dulu. Cikgu buat tambah dulu, lepas tu baru tolak. Tapi jawapan sama. Sebab tu cikgu kata jawapan akan sama. Tapi kena kira dengan betul lah. Kalau macam contoh ni, 8 tolak 13 ni awak salah. Memang habis lah. Jawapan awak memang confirm dah salah. Awak buat 8 tolak 13, awak main suka hati awak je. Awak letak 4. Salah lah. Saya betul. Betul, bagus. Sebab kita pinjam, ingat bila pinjam tambah 12. Bukan letak 1 kat sini. Ada murid dia letak 1 kat sini. Tu yang salah tu. Cikgu dah cakap bila pinjam berapa. Tu kena betul. So jawapan dia ialah 27 tahun 7 bulan. Okey, so dah selesai dah soalan untuk TP 4 dengan TP 5. So kita ada 15 soalan 15 minit lagi. Cikgu akan bincang soalan TP 6 pula. Okey, jom kita tengok soalan TP 6. Siapa yang dah jawab? Ni soalan ni susah sikit. Cikgu akan bincangkan mungkin 1 atau 2 soalan saja. Sebab tak sempat ni. Cikgu ada 15 minit je. Tak boleh bincang sampai habis. Okey, cuba tengok soalan TP 6. 114 dengan 115. Muka surat 114 dan 115. Siapa yang bercakap tu? Semua orang tengok depan. Okey, cuba tengok latihan 1. Ni soalan ni susah TP 6 Siapa yang sama jawapan dengan cikgu bagi tahulah.
Okey, jadual di bawah menunjukkan waktu bertolak beberapa buah bas ke Bandar Suajaya. Transputra jam 8.30. Maksudnya 8.30 pagi. Seri Gemilang. Okey, cikgu tulis dia punya masa dalam 12 jam juga supaya awak boleh nampak. Oh, ini sebenarnya adalah 8.30 AM pagi. Seri Gemilang jam 9.30 bermaksud 9.30 AM pagi. Plus Excellent jam 9.45 AM 9.45 pagi. Sinar Rembulan 10.15 maksudnya pukul 10.15 pagi atau AM. Ini yang warna biru ni adalah sistem 12 jam. Yang warna hitam ni adalah sistem 24 jam. Jangan kata tak tahu Ada 000 ni maksudnya pagi ni. 10 ni yang 10 pagi. Okey, tengok soalan cakap apa. Melissa bertolak dari rumahnya pada pukul 9 pagi. Maksudnya 9 pagi dia bergerak ke rumah dia. Dia bergerak ke rumah dia. Pukul 8 baru nak gerak. Perjalanan ke stesen bas dari rumahnya. Maksudnya dari rumah dia tu nak pergi stesen bas ambil masa selama 35 minit. 35 minit maksudnya mungkin nak naik bas lah tu, naik kereta ke naik teksi tak pastilah. Setibanya di stesen, Melissa perlu membeli tiket. Baru nak beli tiket. Untuk ke Bandar Suajaya yang mengambil masa 2 jam 15 minit. Maksudnya nak naik bas tu kena naik selama 2 jam 15 minit. Masa bertambah ke depan. Dia perlu menghadiri sesi temuduga di bandar itu pada pukul 12.30 hari. Banyak masa ni. Oh, cikgu pening lah. Memang pening sebab ni soalan TP6. Siapa boleh jawab memang hebat. Lepas tu cikgu kata soalan ni cikgu tak paksa. Siapa yang boleh jawab, boleh jawab. Kalau tak nak jawab, tak dapatlah TP6 kan. Tapi kalau murid yang jawab, betul, dapatlah TP6. Kan bagus tu. TP6 tu murid pandai tau. Bukan senang nak dapat TP6 ni. Okay. So, bas manakah yang perlu dinaikinya untuk menghadiri temuduga itu? Buktikan. Maksudnya buktikan ni maksudnya kena kira lah. Jangan cakap je, sinar rembulan lah. Tak boleh macam tu. Dia kena cakap. Kena cakap dan kena tulis macam mana nak dapat jawapan. So, sebab tu dia 5 markah. Tengok soalan dia susah ni. 5 markah. Okay, macam mana nak buat? Okay, mula-mula sekali, cikgu bagi tahu. Dia naik bas 8 pagi. Maksudnya, 8 pagi ni adalah masa mula. Masa mula. Jadi, cikgu pun gunalah operasi tambah. Okay, ni nak dapat markah yang pertama So, jam dengan minit. Siapa yang sama, bagi tahu cikgu. So, 8 pagi bermaksud 08.00. Mesti guna sistem 24 jam. Dia naik, tak tahulah naik apa. Tapi dia pergi stesen bas, ambil masa selama 35 minit. So, bila dia ambil masa, tengok perkataan ambil masa. Tambah ke tolak? Tambah ke tolak bila ambil masa? Masa bergerak ke depan ni, tambah ke tolak? Cikgu tanya. Tolak? Ambil masa. Awak masuk awak masuk tandas pukul 8. Tambahlah. Mana boleh tolak? Sebab kita guna masa. Bila kita guna masa, masa akan bergerak ke depan. Mana boleh bergerak ke belakang? Kita akan guna masa, automatik masa akan ke depan. Dia takkan ke belakang. Masa tak boleh kembali semula ya, dengar Masa dah habis macam tu saja. Okey, kita tambahkan. So, 0 tambah 35 dapat 35. Sini dapat 8. Maksudnya dekat sini, Melissa ni sampai... Okey, kita tulis kat sini. Melissa sampai stesen bas pukul 8.35 AM. Ni dia sampai dekat stesen bas 8.35 AM. Okey, bila dia sampai, dia mesti nak naik bas, betul tak? Dia nak naik bas. Okey, sekarang ni kita kena tengok bas mana yang dia memang tak boleh naik. Confirm tak boleh naik. Cuba tengok bas mana yang dia tak boleh naik. Dia sampai 8.30. Bas pukul 10. Bas pukul 10? Ya ke? Yang confirm dia sampai-sampai je bas tu dah tinggal dia dah. Cuba tengok waktu bertolak ni. Bas apa yang dah terlepas? Dia tak boleh naik dah bas tu. Bas Transputra ni. Cuba awak tengok
Bas Trans-Putra dah terlepas sebab bas tu akan bertolak pada 8.30 tapi dia sampai pukul 8.35. Jadi bas Trans-Putra memang tak boleh naik. Dah confirm kita buang dalam tong sampah. Baiklah bas Trans-Putra, aku tak boleh, aku sampai lambat. So sekarang tinggallah bas Seri Gemilang plus Excellent dengan sinar rembulan. Okey, dia ada syarat yang kedua. Dia cakap dia perlu menghadiri sesi temuduga pada bandar itu pada pukul 12. Maksudnya dia kena sampai sebelum pukul 12. 12 tengah hari. Boleh tak dia naik bas sinar rembulan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Tak sempat cikgu. Sebab dia nak ambil. Tak boleh. Sebab masa bertolak dia pukul 10.15. Betul. Sebab kalau kita kita buat secara smart guess lah. Kita main tambah-tambah je lah Okey, 10.15. Kalau kita tambah dengan 2 jam 15 minit. Okey, kita tambah So kita dapat 30. Sini dapat 12. Maksudnya dia sampai pukul 12.30. Ni jangan salin yang merah ni jangan salin. Ini kita main teka-teka dulu. Yang tulisan merah ni teka-teka. Jangan salin pula. Awak ni bukan boleh. Nanti semua nak salin. Ini teka-teka. Kalau kita naik bas sinar rembulan, kita akan sampai pada pukul 12.30. So, automatik kita dah lambat. Sebab dia nak hadir temuduga. Temuduga kena datang awal. Tak boleh datang lambat. Sekarang ni bas baru sampai 12.30. Jadi dah 12.30 dah. Jadi bas sinar rembulan pun tak boleh naik. So, automatik kita reject. Cikgu reject lah soalan. Sebab tu cikgu kata soalan ni susah. Reject. Lepas tu cikgu kata siapa boleh jawab memang pandai. Sebab dia pandai guna otak dia. Okey, sekarang kita try naik bas plus excellent pula. Okey, kita ambil naik bas plus excellent Okey. Bas plus excellent. Okey, kalau kita ambil bas plus excellent, kita ambil 9.45 tambah dengan 2 jam sebab naik bas kan mesti tambah masa. So 2 jam 15 minit kita tambah. So kita dapat 5 tambah 5 10. 4, 5, 6. So 6. 9 tambah 2, 11. Okey, tolak. Kemudian dapat 11.60. Okey, 11.60 ni kita tolak lah kan. Sorry. Tolak 60 tambah 1. Maksudnya dapat pukul 12. Tepat-tepat pukul 12. Ya Allah, naik bas penat-penat. Ni naik bas penat-penat betul-betul sampai pukul 12. Boleh tak naik bas ni? Boleh tak naik bas plus excellent ni? Dia kalau dah sampai Tak boleh. Betul. Ya, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita naik bas plus excellent, kita betul-betul sampai pukul 12. Allah, habislah kelang kabut semua kan. Jadi sebab itulah kita tak boleh naik plus excellent. Penat. Sampai-sampai je dah nak kena temuduga. Tak ada masa rehat langsung. Bagilah 15. So kita naiklah plus Seri Gemilang. Tapi jangan cakap je. Kita kena kira. So sekarang kena kira. Bila kira, kena kira cantik-cantik lah. Jangan kira huduh-huduh macam ni. Kira lawa-lawa. Okay, so buatlah bentuk lazim dia cantik-cantik. Ini cikgu panggil sebagai smart guess. Smart guess tu maksudnya kita teka dengan bijak. Okay, teka dengan bijak. Okay, so maknanya kita nak ambil plus Seri Gemilang. Okay, so cikgu ambil lah. Jam, minit, Seri Gemilang ialah 09.30 tambah 2 jam naik bas selama 2 jam 15 minit. Okey, so kita dapat 0 tambah 5, 5. 1 tambah 3, 4. 9 tambah 2, 11. Maksudnya dia sampai pukul 11.45 AM pagi. Jadi bas apa yang dia naik? Bas Seri Gemilang. Kena cakap Melissa naik bas Seri Gemilang. Awak tahu tak soalan yang cikgu bagi ni adalah soalan real life. Soalan yang memang berlaku dalam situasi harian kita. Contohlah kalau Melissa ni adalah awak. Contohnya awak lah. Awak nak pergi bandar KL. Takkan awak nak naik bas sinar rembulan. Kalau naik bas sinar rembulan confirm lah awak sampai lambat. Nanti kena marah. Automatik orang tak nak ambil awak jadi pekerja. Sebab temuduga ni kita nak masuk kerja. Kalau awak datang lambat, confirm lah awak tak dapat kerja tu. Dia kata tak bagus pekerja ni datang lambat. Kalau kita ambil plus line, plus excellent pula, kita cukup-cukup je. Mana nak turun bas tu dah sampai pukul 12 je. Allah, penat dengan tak ada nafas semua tak ada. Nak tunggu tempat dia lagi semua kan. Jadi tak boleh. Okey, sebab itulah kita naik bas
Seri Gemilang. Bas Transputra pula kita dah terlebih, kita dah sampai lambat. Kita sampai 8.35. Bas dah bergerak dah, 8.30 dah bergerak, dah tinggal kita. Bye bye. So tak boleh nak naik dah. Sebab itulah kita tak boleh naik bas Transputra. So kat sini soalan ni memang soalan yang agak tinggi level dia. Sebab tu 5 markah. Dan soalan ni tipik 6. Siapa boleh jawab memang bagus. Siapa yang dapat jawapan sama dengan cikgu? Naik bas Seri Gemilang. Siapa dapat jawapan? Siapa yang dapat jawab sendiri tu bagus. Okey, untuk soalan latihan 2, sampailah latihan 3 dan 4, cikgu tak nak bincang. Sebab cikgu nak tengok awak boleh jawab ke tak boleh jawab. So, cikgu hanya bantu soalan 1 sahaja. Sebab soalan TP6 ni, cikgu nak tengok siapa murid yang layak dapat TP6. Awak bolehlah tanya sikit, mak ayah awak boleh tanya. Tapi janganlah tanya sampai awak suruh mak ayah awak yang tuliskan. Awaklah buat sendiri, kira sendiri. Tapi boleh tanya, bincang sikit-sikit. Tak ada masalah lah, tak apalah, cikgu boleh bagi kebenaran lah. Okay? Okay, so latihan kita dah habis kat situ. Sekarang dah pukul 10.57, cikgu offkan rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.